Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke International Development Research and Innovation Virtual Exhibition iDrive. Terima kasih kepada pihak penganjur atas ruang dan peluang yang diberikan kepada kami untuk mempersembahkan inovasi kami pada hari ini. Memperkenalkan inovasi yang telah dihasilkan ialah ID TIDAR, iaitu Information Dashboard Training Integrated Data Reference ataupun iDashboard rujukan data bersepadu. Saya Puan Ramla Abdul Rahim, Ketua Kumpulan bagi Kumpulan Superb Innovators daripada Institut Aminuddin Baki, Cawangan, Sabah. Okey, baiklah. ID TIDAR ini adalah merupakan rujukan alternatif ya secara interaktif bagi melihat data latihan yang ada di IAB Cawangan, Sabah. Inovasi ini dibangunkan adalah bertujuan untuk memantapkan pengurusan dari segi pemantauan dan pengendalian data latihan secara efektif dan efisien. Ya, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, sistem rujukan data latihan sebelum inovasi ini dibangunkan adalah hanya pada hamparan Excel sahaja. Okey, so ini bermakna bila paparan Excel ia agak menyukarkan pihak perusahaan tertinggi untuk menghantar laporan secara grafik dengan cepat dan tepat ya. Selain daripada itu, analisis juga agak sukar untuk dilakukan kerana pengurusan tertinggi terpaksa buat macam formula dalam Excel. So dengan adanya ID TIDAR ini, dia hanya dengan cara one click sahaja semua pelaporan dah boleh ada. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan paparan pertama untuk ID TIDAR. So tuan-tuan hanya perlu klik masuk sahaja. Masuk. Okey, ini adalah dashboard yang dibangunkan menggunakan Looker Studio. So, saya akan terangkan bagaimana ia berfungsi. Okey, di sebelah kiri ini adalah merupakan menu carian yang disediakan. Sebelah atas kanan itu adalah button carian date range. Okey, paparan utama ini adalah merupakan data keseluruhan, iaitu data default data. Okey, kita ada sebanyak 227 program sepanjang tahun 2024 dan agihan pecahan kepada 7 domain yang ada di IB, iaitu KPO 44, latihan 128, bidang penyelidikan, penerbitan, pentaksiran, pemikir dan pengurusan. Ini kita sebut domain yang ada di IAB. Ada 7 domain utama. Dan carta pie menunjukkan peratus lah ya. Seperti contoh KPO ada 44 dan kita ada 19.4%, mewakili 19.4%. Okey, manakala carta palang ini adalah merupakan jenis program. Di IAB ada 15 program keseluruhan, jenis program ya. Kita ada jenis program bengkel, MPQL, khusus PD dan seterusnya. Okey, jika lihat di sini dia mempunyai pelbagai warna kerana setiap program ini dalam domain utama. Sebagai contoh, warna purple ya, latihan. Domain latihan kita lihat ada 128. So di sini domain latihan itu ada bengkel, ada MPQL, ada khusus CPD, ada e-pembelajaran warna purple mewakili latihan. Alright. So di bawah ini adalah butiran keseluruhan berkenaan dengan program lah. Kita ada nama program, tarikh mula, tarikh sasaran, sasaran peserta, bilangan peserta dan seterusnya. Termasuklah sumber kewangan. Okey, mari kita lihat bagaimana ia berfungsi. Sebagai contoh, pengurusan tertinggi nak tengok apakah program yang sedang berjalan pada bulan Mac, bermula bulan Februari. Kita ambil contoh 1 Februari sehinggalah 15 Mac. Okey, apply. So kita dapat lihat di sini ada 19 program keseluruhan. Pecahan adalah seperti di sebelah kanan tu. Okey. Dalam 19 program itu ada khusus CPD ada 3, khidmat pembangunan organisasi ada 3 dan seterusnya. Okey, sekiranya kita nak tengok secara cepat, contohlah kita nak tengok khusus CPD ni, apa dia khusus CPD ni?
Okey, di bawah ni dia punya butiran lah ada 19, tapi kita nak fokus pada khusus CPD ni. Klik pada 3 ni, khusus CPD. Dan kita dapat tengoklah apa benda yang 3 khusus CPD ni. Okey, nama program dia, lokasi diadakan, bila diadakan dan tarikh tamat dan sebagainya. Alright, so next klik pada ruangan graf untuk balik pada asal. Okey, seterusnya kita nak guna pula menu carian. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada menu carian, kita kena klik pada set semula ni, ya. Set semula, reset untuk dia balik kepada data, default data. Okey, sebagai contoh by jabatan. Okey, jabatan di IAB kita ada 16 keseluruhan jabatan, ya. Dan 227 program ini adalah program yang dilaksanakan oleh 16 jabatan ini. Sebagai contoh, pengguna nak tengok jabatan JKHMK ataupun Jabatan Kepimpinan Hal Ehwal Murid sahaja. Okey, klik pada only. Okey, ini adalah jabatan program yang dirancang sepanjang 2024 oleh Jabatan Kepimpinan Hal Ehwal Murid. Okey, dia ada 3 khusus dan semuanya adalah di bawah khusus CPD. Dan ini adalah butiran dia lah. Okey, so next kita nak guna menu carian lain, set semula dahulu. Okey, jenis program seperti saya katakan tadi, kita ada 14 atau 15 program keseluruhan, ya. Okey, now kita nak tengok sebagai contoh, nak tengok program majlis ni, ada apa majlis ni. Okey, klik only. Alright, so untuk jenis program majlis kita ada 5 program, ya. Dan di bawah ni ada butiran dia lah, nama program dia iaitu sebagai contoh perhimpunan profesional, perhimpunan awal tahun, ya. Itu adalah kategori majlis. Tarikh mula dilaksanakan, siapakah pengurus dia, siapakah pengurus bersama dan seterusnya. Alright. Klik semula pada set semula untuk kita lihat pada button seterusnya. Okay, now lokasi. Tujuan lokasi ini diletakkan adalah atas permintaan pihak pengurusan tertinggi dan juga ketua-ketua jabatan yang mana mereka nak lihat lokasi. Kita nak pastikan bahawa program CPD yang dianjurkan oleh IAB boleh dilaksanakan atau semua daerah di Sabah. Di Sabah ada 24 daerah. Kita nak tengok, okay, let's say lah Tawau. Tawau dia ada 12 program CPD yang akan dilaksanakan di sana. Alright. Dia ada bengkel, ada KPO dan ada khusus CPD. Alright. Okay, now klik set semula. Okay, now saya akan tunjukkan sekiranya bagaimana kita nak download ataupun muat turun laporan ini. Sebagai contoh, kita nak laporkan dekat induk, IAB induk, laporkan program yang telah berjalan pada sepanjang bulan Februari hingga Mac, ya, apply. Kita nak laporkan program dekat IAB Cawangan Sabah ni ada 32 program. So, yang inilah dia. So, pihak person in charge yang menghantar laporan ini akan hanya perlu klik pada muat turun laporan. Okay, select pages, klik pada rujukan data latihan. Ini adalah page rujukan data latihan dan klik pada download. So paparan dia lebih interaktif dan colourful, ya, dan lebih menariklah penghantaran pelaporan dan lebih cepat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada page seterusnya, iaitu page penghantaran laporan. Sistem ini, inovasi ini juga memudahkan pensyarah untuk menghantar laporan setiap kali habis berkursus ataupun habis program yang diadakan 14 hari lah jangka masa diberikan. So, apa yang mereka perlu buat hanyalah klik pada link untuk hantar laporan mereka, laporan bengkel, ya. Klik and then dia akan masuk kepada folder-folder ikut jabatan lah. So, setiap pengurus akan mencari jabatan sendiri kemudian upload lah dokumen yang ada. Okay, now. Lepas itu mereka kena klik pada update status di sini, hantar. Alright. So, person in charge yang menjaga hasil pelaporan ini akan melihat kepada dashboard ini sahaja untuk melihat status penghantaran laporan. Okay. Setakat ini jelas. Okay, now kita akan pergi kepada last page, iaitu page khusus untuk paparan pelaksanaan program dan penggunaan peruntukan kewangan. Okay, peruntukan kewangan sangat penting untuk dilaporkan, ya. Okay, now.
Okey, so ini adalah paparan status pelaksanaan program dan penggunaan peruntukan kewangan. Page ini adalah khusus untuk kewangan sahaja, ya, penggunaan peruntukan kewangan. Okey. Okey, selalunya pihak pengurusan tertinggi akan menghantar pelaporan kewangan setiap sukuan bulanan. Sebagai contoh, kita nak daripada Februari sehinggalah 15 Mac, ya, sukuan. Okey. Klik pada apply. Okey. Uh, Carta palang ini bilangan rancang program, jenis bilangan program yang dirancang setiap jabatannya. Kita ada 16 jabatan. And then yang warna hijau ini adalah yang dilaksanakan mengikut kepada tarikh yang kita filter tadi. Okey. Ini bilangan laksana, ada tercatat di sini, dan peruntukan kewangan yang digunakan adalah seperti di bawah ni. Okey. Kalau lihat warna hijau, graf hijau dan graf biru ni, ada jabatan yang tidak menggunakan peruntukan kewangan, so ada yang menggunakan. So yang biru ini adalah jabatan-jabatan yang menggunakan, yang ada peruntukan kewangan mengikut kepada BK 65. So pesan Incas tu hanya perlu dapatkan laporan ini dan klik pada muat turun untuk dia laporkan kepada pihak pengurusan tertinggi di Induk. Okey. So begitulah bagaimana inovasi ini berfungsi dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh semua staf di IB Cawangan Sabah, terutamanya pihak pengurusan tertinggi, ketua-ketua jabatan dan semua pensyarah di IB Cawangan Sabah. So dengan adanya inovasi ini diharapkan, ya, dapat memberi impak yang positif dan lebih berkesan kepada pengurusan data latihan di IAB Cawangan Sabah. Dengan itu, sampai di sini sahaja persembahan inovasi kami. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum.